الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Jadi insya-Allah pada petang ni ada seterusnya pada tiap-tiap petang lah, Ahad hingga Rabu kita akan usahakan bagi membacakan serta menamatkan baca kitab pedoman solat berjemaah bagi Tuan Guru Haji Abdul Rahman Pondok Lubuk Tapoh sekarang itulah, yang mana merupakan ayahanda bagi Tuan Guru Haji Abdullah. Jadi Tuan Guru Haji Abdul Rahman ni di antara merupakan pengasas bagi Pondok Lubuk Tapoh. Jadi inilah risalah pedoman. Pedoman tu cara lah ataupun panduan petunjuk bagi sembahyang berjemaah. Baik, kita masuk terus pada katanya qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi di bismillah ni sendiri, kalau dalam hukum fiqh kita ada 5 hukum lah. Ada wajibnya, sunatnya, harusnya, makruhnya, haram. Huk kata wajib tu seperti mana kita nak baca bismillah, bismillah pada Fatihah di dalam solat. Tu wajib lah. Kemudiannya baca bismillah pada apa pada pekerjaan kita, maka hukumnya sunat. Kita nak baca kitab, baca bismillah, pekerjaan huk molek tak tertentu bagi, maksudnya termasuk juga benda-benda yang harus. Nak makan, nak minum pun sunat baca bismillah. Zibalin yang mempunyai ada nilai pada agama, kullu amrin zibalin, sunat kita baca bismillah. Patu harum moga benda harum pun sunat kita baca. Patu makruhnya seperti kita nak buat benda-benda yang makruh, maka makruh kita baca bismillah, tak boleh, tak payah baca lah kalau nak buat kerja yang makruh. Benda hak sia-sia tu makruh, di antara benda yang makruh. Dan haram buat pekerjaan yang haram, maka haramlah kita baca bismillah. Itu secara lebih kurang, secara lebih kurangnya hukum bagi baca bismillah itulah deh.
Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah. Tu kita cara dah dalam ilmu tauhid. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Puji yang empat lah. Tu kita ringkas-ringkas sebab kita duk urang duk mengaji dah ni. Puji yang empat. Puji koding bagi koding, hadis bagi hadis, koding bagi hadis, hadis bagi koding. Ada puji yang empat. Lillah, mustahiqul lillah, berhak bagi Allah atau pemilik bagi Allah. Semua puji hak kita duduk puji saat ni tu, semuanya kembali pada Allah. Begitu juga kita duk hina orang pun, sebab tu tak molek pada agama dah hina orang. Sebab kita dah hina ke rupa parah orang ke, sebab dia orang panggil daripada Allah Ta'ala, supaya kita duduk hina ke pemilik dia pula. Tak payah hina lah orang. Tak muka huduh kau, muka hitam kau, muka hidup kepek kau, ikutlah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Tuhan bagi sekalian alam. Allah tu siapa? Tuhan bagi sekalian alam. Rabb, penguasa, pengurus. Bagi sekalian alam. Alam maksudnya masiwallah, selain Allah tu dipanggil alam dah lah. Wassalatu wassalamu, selawat dan salam, ala aika inani. Dah takdir lah. Wassalatu wassalamu, selawat dan salam adalah keduanya ke atas Sayyidina Muhammadin, penghulu kita Nabi Muhammad. Ambil daripada hadis ana sayyidu waladi Adam, ambil situ. Muhammad wa alihi, dan sekalian keluarganya, keluarga Muhammad, wa sahbihi, dan sekalian sahabatnya, ajma'in. Amin. Amma ba'du, adapun kemudian daripada itu, yakni kemudian kita baca basmalah, alhamdulillah, wassalatu wassalam. Adapun kemudian daripada itu, tu terjemah bagi amma ba'du dah tu. Maka tak kala melihat hamba, kata tuan guru kita. Maka tak kala melihat hamba. Ni orang panggil nak ajar kepada kita, orang panggil merendahkan diri. Orang Kelantan duk sebut hamba. Orang Kelantan hamba ni daripada hamba. Kata guru kita, hamba daripada hamba. Saya ni pada sahaya. Hamba saya. Sebab tu guru yang molek kata setengah guru kita sebut aku. Kalau kata aku tu mari daripada lafaz ke aku mari duk suruh diri, tu memang tak boleh pada syaratnya. Kalau kita duk sebut bahasa kita dah aku kita nak buat ke mana? Tapi duk bahasa dengan amba saya tu lebih nak mendekat kepada menunduk ke diri. Gitu saja. Bahasa tu penting juga. Maka tak kalau apa agak sangat bunyi ni. Tapi dah setengah orang tu kecil I semua. You dah. Ya kecil gitu dah. Tak ada suruh gapo, tak ada masalah. Maka tak kalau melihat hamba akan setengah saudara-saudara hamba ai fiddin lah dalam agama ni, yang menunaikan sembahyang berjemaah. Sembahyang itu seperti mana takrif kita duk mengaji sama dah. Mana aqwalun, apa sembahyang? Perbuatan, perkataan yang dimulakan dengan takbir, yang disudahi dengan salam, dengan niat tertentu. Hak tu orang panggil sembahyang lah. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatimatun bit taslim. Biniyatin maksusatin, dengan niat yang tertentu. Itu panggil sembahyang. Dia kata guru kita sembahyang ni bahasa Sanskrit. Apa bahasa Sanskrit?
Ya bahasa orang India dulu India aku apa? Bukan Sanskrit, bukan India. Dia orang panggil bahasa orang dulu-dulu. Bukan bahasa India, bahasa orang dulu-dulu. Bapa kata bahasa dulu ni sebab di antara Tuhan orang dulu ni ada nama yang. Ada nama yang. Maka di antara hak disembah yang tu Tuhan nama yang. Maka dikata sembah yang. Cuma tak ada masalah lah bila kita bahasa menjadikan satu sembahyang itu diterjemahkan kepada makna solat, tak ada masalah. Tapi nak kata bahasa sembahyang tu mari ikut dulu perkataan saat ni tu. Supaya kita kata alis mula jadilah. Kalau iktikad gitu rasa akidah alis mula jadi. Tak? Dengan maksud kata azali qadim alam mana boleh. Tapi dah bahasa alam alam semula jadi. Dah, kita tak ada etikad dia alam tu dengan maksud semula jadi, tak ada orang je buat. Tak apa. Jadi maksud kata atas orang jugalah weh. Kecek tu. Yang menunaikan sembahyang berjemaah ni paling tidak 2 ke atas lah baru panggil berjemaah. Habis belakang tu mai dak dapat. Dak dapat awaklah. Dak dapat. Apa 2 mata tu. Berjemaah yakni 2 orang dekat atas. Baru jadi berjemaah. Tapi atas jalan mengikutlah. Tak kalau semai suku-suku tak panggil berjemaah juga. 2 orang kat atas tu dengan jalan mengikut pada seorang daripada mereka. Tu dipanggilkan berjemaah. Maka kata guru kita rahimahullahu an, dia kata maka aku duk perhati dengan sahabat-sahabat saudaraku ni agama yang menunaikan sembahyang berjemaah pada setengah-tengah tempat, bukan semua, setengah-setengah keadaan. Hal keadaannya meninggalkan mereka itu. Siapa dia? Saudara-saudara hamba tu lah. Saudara hamba tadi tu. Hal keadaan meninggalkan mereka itu akan ada baginya bagi sembahyang berjemaah. Ada ataupun cara-cara bagi sembahyang berjemaah. Tak dia solat ni ibadat ni dia ada dia. Bagaimana be? Apa mengaji lah. Ada ke tak mengaji? Ada dia. Ada tu tujuannya untuk kita pelihara. Apa sembahyang berjemaah pun ada tujuannya untuk dipelihara. Nantilah ejah kitab ni. Menunaikan sembahyang jemaah pada setengah-setengah tempat, hal keadaannya meninggalkan mereka akan ada baginya bagi solat berjemaah. Jadi tak jaga tak jaga tu buat apa? Tak tahu kau guna. Banyak tak tahu lah maka bergerak fikiran hamba ni, orang panggil ba'is ni. Benda yang menyebabkan bapa nak buat kitab. Maka bergerak ini kelitahlah kau dalam hati hamba akan menuliskan satu risalah yang menyata ia risalah akan setengah ada yang tertentu baginya bagi solat berjemaah. Tujuannya bila dia mau baca, dia mau mengaji ke reti. Kalau dia mau tak mengaji, yang mau buat kitab dia mau tak mengaji, tak reti juga. Mengajilah, biar mengaji. Supaya apa tujuan ilah dianya, alasan dianya bapa nak buat, supaya dapat kelebihan solat berjemaah. Bukan dia semaya tak boleh kelebihan jemaah berjemaah ni. Bukan dia semaya buat gapo berjemaah. Nanti akan datang hadis ni, salatul jamaah afdalu min salati fadhi bi 27 darajah. Semaya berjemaah ni lebih di atas semaya seorang diri dengan 27 gandaan. Jadi bila tak jaga ada tata cara, tata cara kita kata. Yang perlu kita jaga, tak jaga, tak dapat kelebihan. Jadi bila jaga supaya dapat kelebihan solat berjemaah tadi tu. Bagi siapa? Bagi mereka itu saudaraku seagama. Gitulah kita mari nak duk baca ke gapo, mari duk mikir gitu.
Banyaknya demo tak ada kena Tuhan, tak mengaji pun ilmu tauhid. Mari seru nak baca kitab tu, nak baca kitab ni. Apa? Opsi ke demo lah tak kena Tuhan. Demo tak ada opsi ke diri demo. Yang kita pula sungguh nak opsi ke demo. Ni umpamanya. Apa ni? Syekh kita, tu guru kita ni. Dan terpelihara daripada batal sembahyang mereka itu. Mana saudara-saudara hamba tadi? Semaya berjemaah ni kalau tak kena dengan cara, maksud dia ni. Kalau tak kena dengan cara, maka boleh terbatal solat jemaah. Tu. Dan terpelihara daripada batal sembahyang mereka itu, yakni kalau tak jaga solat berjemaah, terkadang boleh membawa kepada batal solat. Mana di antara tak jaga? Seperti kita mengikut seseorang dengan tidak diniatkan sebagai imam, batal. Boleh batal. Kita dah ikut dia. Ya, kita tak niat dia ti imam kita. Boleh batal solat kita saat itu. Kita duk menanti yang lama tu. Allahumma salli. Kena ke dah? Kena ke dah kita dah? Kena dah ni. Nanti tengok. Yakin sebut ke kita sosok. Dan terpelihara daripada batal sembahyang mereka itu sekira-kira mengamat-amati mereka itu. Apa mengamat-amati? Ini perhati yang halus. Mengamati itu perhati dah. Mengamat-amati ini perhati yang halus. Tak batal lah. Dia hamba susunkan di dalamnya, di dalam ini kitab 3 fasal. Nanti tengok membatalkan. Banyak benda membatalkan. Tak kena dengan cara boleh batal semaya. Jadi kita pun jadi tak mari. Tak mari. Banyak sangat. Dan 1 khatimah 3 fasal. Fasal ni maksud kata perceraian lah, panggil fasal. Dan 1 khatimah. Khatimah maksudnya penutup. Dan akan Allah Ta'ala jua dengan mana sahaja. Jua dalam kitab Jawi ni ada makna juga. Ini makna sahaja. Dan akan Allah Ta'ala jua hamba pohon ke. Akan Allah Ta'ala hamba pohon ke. Yuk mari orang panggil maf'ul dulu. Nak meroyak kata betul-betul kau Tuhan yang hamba pohonnya. Wak mari kau tu dulu. Sepatutnya hamba memohon akan Allah Ta'ala. Awak mari akan Allah Ta'ala jua hamba pohon. Maksud katanya kau tu dia duk minta. Pohon ni makna maksud pinta. Bahawa memberi apa nak minta gapo dengan Tuhan, bahawa memberi manfaat ya Allah dengan ini risalah. Tawadhu dia kata risalah ya. Kitab dengan ni kiranya bagi hamba sendiri. Kita ni dia beri pihak ke kita, maksudnya gapo? Manfaat sesuatu benda saat ni tu kita nak ke kita dululah. Duk doa tu doa ke kita dululah, baru duk mikir kau orang. Ni doa ke kita pun duk. Tak kenalah. Jadi hamba tulis kitab ni untuk hamba juga. Dia bagi sekalian pembacanya. Manfaat tu dapat. Orang yang duk baca dapat manfaat. Bagi sekalian pembaca ni mudah-mudahan dapat beramal dengan cara yang betul. Gitu. Dan bahawa menjadi ia Allah akal dia akal ini risalah ikhlas ay khalisun. Apa maksudnya? Tidak ada campuran, semata-mata menuntut keredaannya, keredaan Allah Ta'ala. Oh, ni tahap amal hak tinggi lah ni. Ada tahap amal hak tinggi ni ikhlas menuntut keredaan Tuhan. Orang panggil peringkat mana ni? Peringkat orang khasais ni, orang hak tertentu ni. Orang peringkat wali dia nak keredaan Tuhan. Kalau kita kita nak biar dapat dikira ke amal, dapat dibalas dengan syurga. Tu ikhlas orang awal. Ikhlas orang khawas
Nak koredo Tuhan semata-mata. Balas syurga kau, selamat kau neraka kau, tu suku kira redha tu. Masya-Allah. Kalau kita nak halusi pada ibarat dia tu lah. Kalau dok gak ikhlas gak dok gitu dok. Orang khawah lah. Cara minta ni cara minta orang khawah, bukan cara minta orang awam pada amal. Kita orang awam minta pada amal kita. Ni kita orang panggil setengah ulama kata berniaga. Apa niaga? Kita buat amal Tuhan jual syurga. Gitu. Nego dengan Tuhan. Tu orang panggil tarah orang awal. Tarah orang khawah bukan beramal dengan cara menego. Lepas tu dengan cara apa? Dengan cara kehambaan. Sebab kita ni hamba, maka wajib dah kena buat amal ke Tuhan. Hamba dengan Tuhan lah, pun hamba dengan Tuhan. Gitu. Tu. Baca pak naik tak perasa kadang-kadang. Nak cara minta Tuhan guru kita ni. Dia bahawa menjadi ya Allah akan ini risalah ikhlas semata-mata menuntut keredaannya, keredaan Allah. Kerana bahawa sonyo sya'an tak kembali pada mana. Kerana bahawa sonyo iya Allah. Tu kembali pada Allah. Sangat kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ini ilah bagi duk minta dengan Tuhan. Kerana tu panggil ilah bapa dak minta dengan Tuhan. Dah dia hak kuasa atas segala sesuatu. Mana di antara hak Tuhan kuasa menjadikan kita ikhlas kerana Allah. Tu di antaranya. Dak. Bapa dak minta dengan Tuhan. Mudah-mudahan bahawa Tuhan tu menjadikan ikhlas bagi aku. Dak. Sebab tu yang ada kuasa di atas nak menjadikan kita benar-benar kerana dia dalam beramal. Kalau tidak tu letak dalam capuk dalam hati kita. Nak boleh ke kita ikhlas? Tak boleh. Fa'alul lima yurid. Tuhan lakukan apa hak dia kehendak. Maka mudah-mudahan kita pun minta seperti mana musannif duk minta ni, dengan Tuhan menjadikan kita duk belajar, duk mengaji, duk baca kitab musannif ni ada semata-mata nak menuntut keredaan Tuhan. Khalis harapnya begitu. Tak ada campur. Bukan kata nak redha Tuhan sikit, nak ada habuah dunia sikit, dak. Harap-harapnya begitulah. Minta kerana bahawasanya ia Allah sangat kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Wabillahi at-taufiq. Dia dengan Allah Ta'ala sajalah taufik. Apa taufik? Qalqu qudrah ala ta'ati. Yakni Allah Ta'ala menjadikan kita kekuasaan bagi nak melakukan ibadat pada dia. Qalqu qudrah ala ta'atihi. Bila ada taufik ni maksudnya lazim adalah ada hidayah. Hidayah ni apa? Baru tunjuk. Berasa nak pergi mengaji pondok atau panggil ada hidayah. Tulis buka dah. Tapi mana tak pergi juga, dah tak ada taufik. Apa taufik ni? Kekuatan tenaga kita saat ni tu nak gerak jalan, nak mari mengaji. Jadi kita minta dengan Allah Ta'ala memberikan kita taufik. Li ahsanit tariq, bagi sebaik-baik jalan ni. Sebaik-baik jalan ni tak ada lah jalan ni siapa hak sebaik-baiknya. Jalan ni para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Jalan ni para Nabi mana dah ajar kita buat amal dengan ada ilmu. Bukan buat amal dengan ikut orang. Sebab tu Nabi mari mengajar kita saat ni tu dengan wahyu. Wahyu tu lah orang panggil Tuhan nak mengajar kita. Sebab itulah orang panggil hok makan saka para nabi alaihi wassalatu wassalam siapa? Para ulama. Hok makan saka ni. Wala haula, dan tiada daya ai litarkil ma'asi, wala quwata, dan tiada upaya ai li fi'lil ibadah, bagi nak melakukan ibadat, illa billah ai illa binasratillah, kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi dia kena tu takdir tu. Jadi dia la haula wala quwata illa billah. Ada tiada daya bagi nak tinggalkan maksiat, tiada upaya bagi nak melakukan ibadat ni,
illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah Al-Aliyyil Azim, yang maha tinggi lagi maha besar. Besar pada makna bukan pada hisi. Tinggi pun tinggi pada makna bukan pada hisi. Ni ada setengah orang duduk mari pehel kata Allahu Akbar, Allah maha besar, agak besar pada hisi tubuh badan. Dia kata kalau dah Tuhan tak besar, apa kita kata Allahu Akbar? Hanya boleh dari gitu. Oh, Masya Allah, sesaknya dari agama. Molek hak tersebut Allahu Akbar lah daripada orang yang sebut Allahu Akbar dalam keadaan tak betul kepahaman dia pada sebutan tak ni. Sesak situ. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Jadi kita nak baca begini ya ni cara kita nak baca ni, nak kenal kata kita nak baca cara begini. Jaga ke domain, jaga ke ibarat juga. Lepas juga huruf tu huruf tu sekadar sajalah. Faslun yang pertama, perceraian masalah yang pertama pada menyatakan hukum sembahyang jemaah. Hukum sembahyang jemaah yakni hukum pada syarak. Moga dak kecek hukum syarak ni ke. Pada menyatakan hukum sembahyang jemaah yakni hukum pada syarak. Apa pada syarak? Yakni hukum yang diturunkan oleh syari'. Siapa dia? Allah Ta'ala. Pada hakikat daripada majasnya Nabi SAW. Dan kelebihan bagi sembahyang berjemaah, kelebihan apa? Yakni kelebihan bagi orang yang mentadarangi jemaah lah. Tujuan nak kuat kita dalam beramal. Ayo marilah hadis-hadis bani. Ya sebenarnya kita ni kalau dia Tuhan suruh, Nabi suruh, tak boleh tanya dah. Boleh gapo weh? Supaya ni kita ya. Kok jenis nak tahu boleh gapo, nak ganjaran gapo, hak tu ikhlas orang awal. Dan disyaratkan sembahyang berjemaah. Yakni disyarat ini diperintahkan. Kemudian dan bermula tak ada aneh. Dan bermula disyariatkan sembahyang berjemaah itu ialah kemudian daripada berpindah Nabi SAW ke Madinah. Baru disyariatkan bagi sembahyang jemaah. Adapun ketika mana berada di kota Mekah, tak ada lagi lah tu syariat dia nya. Dan ialah mana sembahyang berjemaah tu ketentuan umat ini, yakni ketentuan bagi umat ini. Umat mana? Umat Nabi, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya bapa ketentuan bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, tak bagi umat lain. Itu di antara bagi nak melebihkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kalau tanya bapa ketentuan bagi umat ini, tak bagi umat lain, tu yang nak lebihkan Nabi. Ada ke dalam kitab Khasaisul Kubra tu, Imam Suyuti tu. Mana yang nakal daripada kitab Taurat. Tak kala Nabi Musa AS tu mari duduk duk berkata-kata dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mari duk berfirman pada Nabi Musa beberapa kelebihan ibadat. Jadi tiap-tiap kali Tuhan menyebutkan ibadat ni, Nabi Musa minta supaya diberikan syariat itu kepada umat dia. Allah Ta'ala kata dah, ni syariat ni aku sediakan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab pula pasal ibadah lain, Nabi Musa minta supaya dijadikan bagi umatnya. Allah Ta'ala kata dak juga, ini bagi umat Muhammad juga sallallahu alaihi wasallam. Akhir sekali dalam kitab tersebut tu, Nabi Musa alaihissalam ni mari minta dengan Allah Ta'ala, "Hi Tuhan, lebihnya jadi umat Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam ni, habis segala benda hak tak bui pada umat lain, ditentu hanya bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Patu aku minta nak jadi umat Muhammad juga Nabi Musa minta alaihissalam ni jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan kata taklah, aku dah jadikan kamu Nabi bagi umatmu, hai Musa.
Cuma nak kata berapa, nak kata lebihnya kita umat Nabi SAW, sebab banyak sekali amalan-amalan ibadat yang tidak ditentukan bagi umat lain, tetapi dikhaskan bagi kita umat Nabi SAW. Ketentuan umat ini seperti mana Jumaat. Semaya Jumaat. Apa maksudnya? Yakni ketentuan bagi umat ini juga. Gitu ya. Dari 2 hari raya, mana raya Korban, raya haji, pun ditentukan bagi umat ini juga. Sesudah itu. Dan iaitu mana? Sembahyang berjemaah tak ni? Sunat muakkadah. Hati kata saat ni kena katakan hukum, nak nyatakan hukum. Dan iaitu sembahyang jemaah itu sunat muakkadah. Sunat muakkadah serta sunat aini. Kita ngaji dah kebab udiyah. Hak muakkad tak muakkad tu, hak tu masalah lain. Aini ko kifayah ko masalah lain. Dengan arti katanya semaya berjemaah ni, dia untuk atas tiap-tiap orang. Sunat dia tu. Ada orang perempuan agak berjemaah dia afdal di rumah lah. Orang lelaki afdal di masjid. Tu aini dia panggil sunat aini. Lagi pula muakkadah, yakni sangat ditutup. Ibadat saat itu orang panggil ibadat yang sangat ditutup oleh agama. Lagu mana sangat ditutup tu? Tu dikata hampir-hampir nak jadi wajib. Dan barang siapa yang meninggalkannya maka makruh. Apa kita dah mengaji dah lah weh. Cuma hak ni nak tulis kat tulis. Maksud tulis kat tak payah. Lepas tu ni kalau kita tanya sunat muakkadah tu gapo? Sunat muakkadah. Dah. Tu dia gitu ayat kata. Kalau hak jenis malas nak tulis kat pas ni orang tanya sunat muakkadah tu. Sunat muakkadah. Apa dia? Tu. Ustaz tulis kita tak tulis pun malah. Sunat muakkadah ni sunat kok sangat ditutup. Siapa kok nak hampir pada siapa peringkat hak wajib, kalau ditinggal kat makruh pun dia. Di sisi Imam Rafi'i. Lepas tu begitu juga bagi Syekh Mawardi, tulis kata gitulah. Hukumnya sunat muakkadah juga bagi Imam Rafi'i dan Imam Mawardi. Kata kiliat ni qala ba'dil ulama, kata setengah ulama, sunat kifayah. Masuk katanya gapo? Sunat kifayah ni bukan jenis aini lah, sunat kifayah ni. Tak, sunat bukan jenis aini. Kalau saat ni sunat muakkadah serta jenisnya aini. Kalau sunat kifayah dengan maksudnya lawan bagi sunat aini, sunat kifayah lah. Apa maksud sunat ini? Dengan makna segolongan buat, hak lain bebas. Boleh baik. Itu sunat kifayah. Boleh tapi haji. Boleh ke tak ada? Sunat kifayah. Satu golongan buat, hak lain terlepas tu tutup. Supaya doa nak makan. Tu dah. Supaya jawab ke saleh. Hak tu orang panggil wajib lah nak jawab salah tu. Cuma nak kata kifayah memadai seorang saja. Kalau kita dalam kalangan hak ramai. Kata ki ai qala ba'di ulama pula. Fardu ain. Serta ni mazhab bagi Imam Ahmad bin Hanbal ni. Dalam mazhab kita Syafi'i fardu ain. Dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal pun fardu ain boleh. Fardu ain. Gapo fardu ain? Tak mari berdosa. Mujur kita mazhab Syafi'i ni. Hak jenis malah mari jemaah tu yang jadilah mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Cakap nak berdosa lah. Muka kita jenis malah. Kalau hak gaji ambil mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, pahala lebih sikit. Muka fardu ain. Dan terlebih sah di sisi Imam Nawawi fardu kifayah. Hak ni lah hak kita. Hak dok pakai hak pendapat Imam Nawawi. Hak lebih sah pada pendapat Imam Nawawinya ialah fardu kifayah. Lagu mana? Fardu kifayah tu
yakni fardu kifayah pada rakaat yang pertama saja. Kalau nak halusi lah, tulis gitulah. Maka tiada wajib berjemaah pada sekalian rakaat. Lagi mana kata satu rakaat saja? Sekira-kira jika telah dikerja dosa rakaat, contoh zuhur, maka terlepaslah tututai fardu kifayah tadi. Apa ni? Ada dah orang yang mari duk jumpa rakaat, pas rakaat mufarakah ngati imam. Maka mufarakah belaka. Apa? Oh, musim Covid ni kita hidup lama masjid. Musim Covid dah lama masjid. Sebab banyak Covid di masjid ni. Di mall-mall boleh. Ya kurang sikit Covid situ. Contoh saja tu. Umasilu masalan. Gitu jadi orang panggil rakaat pada dah. Bila rakaat telah dikerjakan, pemerintah tak boleh nak memerangi kampung tersebut sebab dikira telah mengerjakan solat berjemaah. Kalau tak pemerintah wajib memerangi kampung. Bapa tak semaya tapi tak berjemaah, tak ada diri ke jemaah sosok kampung, wajib pemerintah memerangi kampung tersebut. Nanti dia sebut kalau kampung besar kena banyak, kalau kampung kecil membadai satu jemaah saja di masjid, bukan di rumah. Tu nanti dia sebut belakang-belakang. Dan sebab tu tak saya nak sebut sangat tu. Dah lagi akan sebut belakang dah. Dia terlebih sah di sisi Imam Nawawi fardu kifayah. Cuma nak suruh tanda tu fardu kifayah tu yakni pada rakaat pertama. Dengan erti katanya pada rakaat yang lain tak ada wajib berjemaah, boleh untuk dimufarakah. Jumaat gitu juga Jumaat ni kita semaya rakaat ngati imam sakit perut mufarakah lah. Semaya cepat-cepat boleh kita dah. Ni bahasa tak mengaji kak. Tak, nyata gitu perik. Tak. Apa? Ada mu tak mengaji, bodoh dah. Padahal agama tu mudah. Ni maksud agamanya mudah. Bukan maksud agama mudah tak payah mengaji. Ya gigit tu agama ni mudah, tak payah nak mengaji hadu-hadu sangatlah. Agama mudah. Ni saya menggunakan maksud agama tu mudah. Ini maksud agama mudah. Bila kita mengaji boleh mufarakah. Mari cepat-cepat sore diri, kita dah. Baru betul nak kata agama itu mudah. Ni ramai ada kata agama itu mudah, agama itu mudah. Dia tak kerti apa maksud agama itu mudah. Yasir wala tu'asir. Tak faham. Tak faham pada keadaan itu. Lepas tu dah urang. Second ke. Dia tak dapat tiada daripada zahir ke tanda jemaah. Mesti kena ada zahir ke tanda jemaah. Lagi mana masuk kata zahir pada ke tanda jemaah? Dengan erti kata kena dikerjakan pada masjid. Lagu mana tanda bagi zahir pada jemaah saat ni? Sekira-kira jika masuk orang musafir ke dalam kampung yang buat jemaah itu, maka ia ketahui bahawasanya ini perkampungan orang Islam. Itu apa ni? Ketanda jemaah zahir. Kalau ada orang musafir masuk dalam kampung yang buat jemaah itu, maka ia ketahui bahawasanya kampung itu perkampungan orang Islam. Cuba dulu dia mau kata di kawasan Bunuh tu nak jumpa masjid susah ke main. Ada. Bila ada masjid gitu, ada yang mendirikan jemaah. Jadi kita nak kata perkampungan ini perkampungan Islam. Tidak, orang tak tahu. Nak macam mana? Masjid tak ada, jemaah pun tak ada. Dengan mendiri jemaah dengan satu tempat di dalam kampung kecil. Itu kata saat ni, kalau kampung kecil memadai dengan setempat contoh kampung kecilnya mana? Umpamanya ada 30 orang, tu 20 orang, supaya awal-awal felda kalau kita kata ikutlah. Kena ada tu. Dan beberapa tempat di dalam kampung yang besar. Lagu mana?
Sekira orang masuk daripada penjuru mana pun, ia tahu perkampungan Islam. Tu kalau dia masuk ke sebelah mana naik alah jadu kalau dia mau mari tu, dia tahu kata perkampungan ni perkampungan Islam. Kenapa nak ayat kata banyak? Tu dobit secara banyaknya. Sebab orang tanya nak kira banyak masjid kalau kampung besar ni lagu mana? Sekira-kira kalau orang masuk sebelah mana pun, dia tahu kata perkampungan ni perkampungan Islam. Itulah dobit dia. Penting juga dobit ni. Orang kampung nanya apa ni? Ustaz, kata kena ada masjid banyak kalau kampung besar. Banyak mana? 2 kali. Ada 2 kali belakang dia. Itu penting dobit ni. Tak kata kita kata dobit dia ni orang masuk sebelah mana tahu kampung Islam. Jadi umumlah sikit. Jadi pehel. Baru lepas tu masuk katanya kalau tak sabar tahap tu tak lepas lagi tu dengan sekira-kira zahir segala pihaknya. Pihak mana? Pihak kampung besar tu. Dengan sekira-kira koik dianya zahir. Zahir maksudnya ketandaan jemaah, nyata ketandaan jemaah. Zahir yakni nyata ketandaan jemaah segala pihaknya, pihak kampung besar tu ketandaan jemaah. Apa sat ni? Maka jika muafakah mereka itu lain pula. Maka masalah nak masalah sikit. Maka jika muafakah mereka itu, siapa dia? Ahli kampung kan ni. Hak besar, hak kecil. Tak perkampung yang besar kena ramai, perkampung yang kecil sikit tak pedah, tak pedah. Jika muafakah, apa muafakah ni? Apa muafakah? Sepakat ni. Dia boleh ngajar dah dia nya. Masih nak ngajar budak-budak lagi pondok dia. Tak nak tutup pondok bapa awak. Mari saya nak mengajar tak kayak gitu. Gila ngaji ngambil haji tu. Maka jika muafakah mereka itu yakni ahli kampung atas mendiri ke jemaah tu. Di dalam segala rumah-rumah yang pakaklah kau buat musyawarah aja ke masjid. Kita ni bagak air api ke apa. Lepas tu guna gini kita pakai maya rumah belakang. Tutup pintu apa semua pakai maya rumah. Boleh ke? Tak boleh. Tak boleh. Maka jika muafakah mereka atas mendiri jemaah juga masing-masing rumah di dalam segala rumah-rumah dan tiada zahir dengan jemaah di rumah tu. Awak ni bila semaya rumah belakang tak ada nampak kata ni kampung Islam kedah ni tak ada orang ni baik pun tak ada dengar ni. Tu tak boleh tu. Dan tiada zahir dengan jemaah di rumah masing-masing tu. Akan ada ketandaan bagi perkampungan Islam saat ni. Dah pakat tak mari main masjid. Nescaya jawab bagi maka jika saat ni masalah saat ni. Nescaya jawabnya tidak gugur fardu berjemaah tadi. Fardu kifayah saat ni lah. Atas pendapat Imam Nawawi. Fardu kifayah tak gugur. Maksudnya apa? Berdosa habis apa tu? Pemerintah wajib ulil amri mari memerangi bukan akak senapai pom-pom tembok habis bagi kapal dah. Iya paksa suruh diri ke jemaah. Gitu masuk memerangi sini bukan memerangi kaum kufar dah. Akak senapai tembok mana jumpa kat tembok dak bukan begitu masuk memerangi sini. KPH begitu pula nak pula. Tak gugur. Lepas tu kalau zaman SOP tu darurat tu lain pula. Darurat lain pula. Orang jaga darurat ni. Ni masa lepas dah PKP apa semua ni tak suruh mari masjid dah. Cuma jarak semita-semita ya. Kena mari lah tu. Kena mari lah. Lepas tu semita ni lagu mana? Tidak kan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata nak orang semita ni geti juga ampun orang pun. Tak ngaji tinggi mana getilah. Patut semita ni lagu mana? Tidak kau kata tak lapak tu santai dah.
Tu suami tu mana ni? Jawab kata gini lah. Jawab kata fatwa tu satu dah, fatwa gitu nak buat gimana? Yang keduanya, tidakkah dalam kitab Turah kita ada duk sebut kata gimana? Sebut kata kalau katakanlah ada pada satu sah itu dinding, air atau panas, ikutlah. Sebab dah haram dah panas sangat. Atau pada air, atau apa air situ sana. Maka tak dipenuh kisah tersebut. Dimaaf tak dimaaf? Dimaaf. Macam ni? Lah dimaaf. Cuma tak nak pukul gambar, jangan duduk penuh kisah pula. Orang tak tuju hak tu. Orang duduk malunya. Pukul gambar penuh kisah pula, kita semua sama. Laku-laku tak kata siapa. Tak kena kau sedap kita ya. Kena kita pun sama juga. Jadi maksud kata hak tu pun kena sama lah. Gitu ya. Ni tak payah nak balas sangatlah. Tak ada ulama pun suruh balak. Kalau lain ulama suruh balak berlaku. Sepakat ijma ulama kata kita kena balak semito ni. Kita kena buat balas juga. Moga ulama suruh. Ni ulama ada ulama mana? Tak ada bunyi lagi tu. Kita tak lebih pada ulama lah. Kalau ulama suruh balak, bawa balak. Kalau ulama tak ada kecek gapo, kita mengaji, tak mengaji ni. Maksudnya sekali mengaji, sekali tak mengaji, tak payah nak gel-gel lebih pada ulama lah. Hatu nak yaknya. Hingga kata mengaji taklah mana, gel-gel lebih pada ulama. Maka jika muwafaqah mereka atas mandi dalam rumah, tu dah tidak gugur fardu. Maka jika tertegak mereka itu, siapa dia? Ahli kampung tu, daripada mendiri jemaah atas barang yang disuruh dia bagai. Ni. Mana barang yang disuruh? Yakni berjemaah tu lah. Yakni menzahir ke jemaah saat ni. Nescaya memperang akan mereka itu ahli kampung oleh imam atau gantinya imam. Orang panggil naib bagi imam. Imam sini bukan imam tu imam semaya dak. Imam sini imam muazzam, pemerintah, presiden, perdana menteri besar. Ini orang panggil imam sini. Maka kena memerangi akan mereka itu oleh imam atau ganti bagi imam. Tiada yang lainnya. Kampung sebelah tak lewat ambil buat perai pula. Dia kata, pak kita kampung B sekalian, kampung A tu nampak telah melanggar ke syiar agama Allah Ta'ala, dengan tidak mendirikan salat jemaah. Marilah kita semua mengangkat akan senapan-senapan kita, membunuh akan mereka semua. Tak boleh ni. Rosak pula. Lepas tu siapa dia ada kuasa? Imamul A'zam, pemerintah tadi. Sebab tu kita nak pilih pemerintah ni, pemerintah hok kena agama. Dia ambil cakna pada agama. Kalau pemerintah tu tak ambil cakna pada agama, kita dah pilih demo. Demo ni adil daripada ada agama, ustaz weh. Demo ni kafir tapi adil. Kafir tapi adil. Nanti saya nak fikir dulu lah. Pelik tu saya mengaji. Bapa kata pelik. Orang kafir ni tak ada istilah adil bagi orang kafir. Adil ni orang hok juru, orang tak langgar Tuhan. Ni baru banyak adil. Ni kafir tu hok sebesar-besar dosa dah dia buat. Lepas tu awak kita kata adil, awak pergi ngaji mula. Tak kena tu. Mana boleh ada kafir hok adil? Tak boleh. Mana boleh. Itu ada yang mari bahas dengan kita. Ketua satu parti mari bahas dengan kita. Kita punya ketua parti mana? Kita mengajar kitab game ni ya, ada baca-baca kitab game mengajar baca. Ya mari bahas. Ada masalah orang kafir hok melawan ke Islam. Kita kata habis belaka. Kalau Islam habis tak kena tak habis. Lepas tu nak perangi tak perangi, ada keadaan lah. Dah bila dia memerangi Islam, hukumnya harbi dah. Tak ada nak kata tak harbi. Lepas tu kena kat senjata. Tu tengok keadaan lah, lagu-lagu mana. Masalah apa semua nak kena jaga.
Tapi dah bila memerangi Islam, tu orang panggil letak dia nyo. Memerangi ke tak memerangi? Kalau dia beres dengan Islam, dia beres, cuma dia buat bisnes ya. Tak apa. Azim ni letak lah, pandai letak diri lah. Tak pandai letak, tanya orang. Ni buat pandai lebih pada orang. Nescaya memperang akan mereka oleh iman atau gantinya atau lainnya. Gantinya tiada yang lainnya. Kalau tak diri ke jemaah. Tu kata memperangi ni dengan erti katanya memaksa lah. Ikat-ikat masuk duduk kat paksa pada semaya berjemaah. Bukan kata kat senapai kita tembok habis orang tu. Tak boleh gitu. Dia telah datang beberapa khabar yang banyak, yang ni hadis, pada menyatakan kelebihan berjemaah. Setengah daripadanya khabar yang banyak khabar Bukhari, yakni hadis Imam Bukhari. Apa Imam Bukhari nama apa Muhammad bin Muhammad bin Ismail. Dan Muslim. Muslim nama apa? Muhammad bin Muslim apa ji? Apa? Muslim bin Hajjaj Al-Kushairi. Dia ya, mana dia? Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajatan. Ni. Artinya, ini di antara hadis. Apa ada ji? Apa dah? Salatul jama'ah afdalu min salati fardhi bi 27 darajatan. Artinya bermula sembahyang berjemaah ni. Yang ambil mubtada khabar gitu terlebih afdal. Ialah terlebih afdal. Apa afdal? Aksarus sawa dah lah. Terlebih afdal daripada sembahyang seorang. Sembahyang seorang ni orang panggil sembahyang apa? Sembahyang munfarid. Dia semaya ni ada berapa jenis semaya ni? Ada 4 jenis semaya ni. Ni. Acu tu. Tu. Mari depan. Mari depan ni. Lupa dah nama dia. Dia buat hal sama. Mari depan. Nama apa dah? Hakim. Dia bagus dia ambil perhatian kita semua. Lupa nama ya. Selagi mana ustaz lupakan nama saya, selagi tu saya ambil perhatian ustaz. Okey. Lama benar dah kau. Pergi alih lain. Nampak pun lama benar dah tu. Ya tak ada kitab pun bawa buku lah. Tak bawa buku. Mana buku? Mana? Pen ada? Pen ada? Ni kalau ada Imam Syafi'i zaman ni, dia ada Imam Syafi'i ya. Dan Imam dan Muslim ni salatul jamaah artinya sembahyang berjemaah terlebih afdal daripada sembahyang seorang diri dengan 20. Jadi saat ni ganggu dah lah. Ganggu je panggil. Sembahyang ni ada 4 jenis ke? Tak, jangan tulislah, muka tak ada pen. Sembahyang ni ada 4 jenis. Mana? Yang pertama solat munfarid. Gapo dah munfarid? Sembahyang seorang diri. Yang kedua solat berjemaah menjadi imam. Yang ketiga solat berjemaah menjadi makmum muwafiq. Yang keempat solat berjemaah menjadi makmum yang masbuk. Tu ada 4 jenis semua sembahyang tu. Dia kata kalau 4 tu tak berlaku tu, tak main. Tak ada waktu. Tak main. Nak tanya demo ni, demo maya sendiri dah. Maya berjemaah jadi imam dah. Jadi makmum masbuk dah, muafiq dah. Kata tak main. Golongan kelima. Golongan kelima. Golongan kebal dengan api. Dan setengah daripadanya khabar lagi. 27 ganda 27 ni tulis walaupun kita masuk lewat. 27 tu ni kilogram
Bukan dia kata 27 so gitu dah. Ni, kalau mari rakaat kedua boleh 20 saja dah. 27 ni erti kata start daripada kita mula sembahyang ada dah ganda 27 hinggalah kita selesai sembahyang. Jadi 27 ganda yang Allah Ta'ala berikan dengan bagi orang yang mari awal, dengan 27 ganda bagi orang yang mari lewat, maka 27 hak mari awal tu lebih besar daripada 27 hak mari lewat. Boleh 27 juga. Lagi mana kita dah Allahu Akbar, tak ini pun baru salam. Kira dah jemaah tu ni. 27 1 dah dapatnya. Pemusaking lah be. Ya ada tahap-tahap juga dah. Yang ada musaking hak tak backing mana, ada hak backing, ada hak backing ngoti. Yalah boleh. Rasa-rasa gitu lah musakingnya. Tak kerti juga kita ni. Jadi maksudnya duriye berlaku. Hak ni duriye. Tapi ada hak mahal dengan murah lah. Jadi bila kata mari jemaah, lewat setara mana pun, bila kita dapat jemaah, dapat 27. Nak pergi gitu ya. Bukan kata kalau kita main lewat sama yang demo 27 dah lain dah awal. Kalau boleh sah awal pula sah depan sekali, tu hak lebih lagi nanti akan sebut. Cuma kita ni Allah susah deh. Ambalah kau lain mai banyak hal lah gapolah. Terlebih afdal daripada sembahyang seorang dengan 27 darjat, dan setengah daripadanya khabar hadis juga bagi nak menyatakan lebih sembahyang ni. Khabar At-Tabarani. Ni. Mana daripada Anas, yakni Anas bin Malik, Sayyidina Anas. Siapa? Khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni. Man masya tu. Man masya. Bagi bawah tu hak solat tu. Man masya. Bawah tu pun wa man masya juga. Man masya ila salatin maktubatin fil jama'ati fahiya ka hajjatin. Habis itu waman masya ila salatin tatawwu'in wijelah dia bagi fahiya ka umratin nafilatin. Allah besar tak berebut pergi haji umrah semaya jemaah tak jaga. Artinya barang siapa berjalan ia seorang, lepas tu dah kata berjalan, hok naik kereta, naik motor tak jadi. Dah masuk iktibar sekali dah tu. Cuma cara-cara orang dulu gak jalan nak pergi jemaah. Barang siapa berjalan ia man kepada sembahyang fardu berjemaah. Fardu tak ada hok tak ditutup berjemaah belaka. Maka iaitu man tadi. Man hok mari jalan fardu jemaah ni seperti kerja satu haji. Apa? Yakni nisbah pada pahala. Pahala dia tu nak kata besarnya mari semaya berjemaah ni serupa dengan buat ibadat fardu bagi haji dah. Lepas tu haji mana? Boleh haji yang mabrur. Bukan haji hok main boru dah, hok tak pakai gua ni. Pergi haji lepas tu tak ada berlekat berjemaah. Ni. Adapun kalau haji hak kita dok pergi tu boleh tentu lagi mendapat mabrur atau tidak. Kalau ni kalau mari berjemaah mendapat kelebihan pergi haji. Haji mana? Haji hak mabrur. Lepas tu beza mana nak tahu kata haji tu mabrur ke tak? Dah. Orang ni pergi haji, orang ni pergi haji, nak tahu mabrur diterima atau tak diterima ni lagu mana? Cek kepada bila balik. Kalau kata bertambah pada amal dan istiqamah pada amal, itu tanda kata haji itu diterima oleh Allah Ta'ala. Itu nak cek dia haji mabrur ni ji. Orang kapu tanya tu ji. Kena tanda sebab orang kapu tanya. Bagi tak tanya tak apa, tak tanda. Boleh jawab.
Ada pun kalau haji hak tidak mabrur, hak tak diterima oleh Allah Ta'ala, dapat dicek mari mana? Bila balik rumah tak ada dok pertama amal. Bahkan dia kurang lah pula. Itu alamat kata tak ada diterima itu. Seperti kerja satu haji, dan barang siapa berjalan ia man kepada sembahyang sunnah. Sunat hak tertentu lah. Sunat mana hak disuruh ke berjemaah tu. Dan barang siapa berjalan ia kepada sembahyang sunat. Wa man masya ila salati tadawwu'in. Yakni pada berjemaah lah. Pada berjemaah, solat sunat pada berjemaah ni. Sebab tak semua ditutup berjemaah. Hak ditutup berjemaah mana? Gerhana, bulan matahari, Istiqarah tu sore ni lebih ada jemaah juga. Ada tarawih, solat raya, tu orang panggil hak dituntut berjemaah. Dan barang siapa berjalan iman kepada sembahyang sunat berjemaah, maka iaitu ganjaran ia seperti kerja umrah yang sunat. Apa? Yakni sama dengan haji tadi. Umrah yang mabrur yang diterima oleh Allah Ta'ala. Boleh. Gitu. Tadi supaya haji, ni buat umrah sunat. Dan qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan setengah daripada mana? Khabar yang banyak sani, khabar At-Tirmizi daripada Anas pula. Kita pergi hadis hari ni. Pergi hadis. Dan setengah daripadanya khabar yang banyak, khabar Tirmizi daripada Anas pula. Jugalah. Ni pula makna juga. Muka saat ni pun Anas dah. Man shalla arba'ina yawman fi jama'atin yudrikut takbiratal ula, Masya Allah, kutiba lahu bara'atani. Mana badal dianya? Bara'atum minan nar wa bara'atum minan nifaq. Besar. Boleh buat. Bermaknanya man shalla arba'ina yawman. Ni kena hafal boleh juga ji apa ni? Man shalla arba'ina yawman fi jama'atin yudrikut takbiratal ula kutiba lahu bara'atani, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Barang siapa sembahnya ia man solat ni yakni sembahyang fardu yang 5 lah. Man shalla arba'ini, siapa yang sembahnya ia man, sembahyang apa? Yakni sembahyang fardu yang 5 waktu. Tulis gitu. Kembali pada sembahyang fardu 40 hari dalam berjemaah. Tu kata solat fardu 5 tu. Maka mendapat ia man akad takbiratul ihram. Dia dapat takbiratul ihram 40 hari, bukan 40 waktu, 40 hari. Apa mendapat takbiratul ihram dengan imam? Dengan maknanya syarat bagi nak mendapat ke takbiratul ihram dengan imam tu, mesti dia tu berada di dalam saf apabila imam takbir. Itu syarat dia nya. Syarat nak dapat takbiratul ihram bersama imam, fadilat dia nya mesti dia berada di saf masa tu imam takbir. Dia saf dah. Dia bersibuk untuk takbir. Gitu. Kata setengah ulama tak ada segi. Kata mendapat fadilat berjemaah ni sampai imam baca Fatihah. Ada lagi. Ataupun sebelum imam rokok pun tak dapat juga kelebihan.
dikira ke dapat takbiratul ula juga. Tu setengah pendapat lah. Jadi hok orang panggil hok kuatnya dengan masuk bila takbir nak takbir tu kita duk sibuk dengan nak takbir dah. Sikit lagi dah Nabi dah. Mendapat ia akan takbir ihram mengiringi imam, maka orang ni disurat baginya mantu dua kelepasan. Mana? Badal bagi dua saat ni. Satu kelepasan, satu kelepasan neraka. Yakni bila dia sembahyang 40 takbir, 40 hari tu seterik dapat takbir ihram bersama imam, selamat dia daripada neraka. Inilah dengan maksud kata orang yang merdeka daripada neraka ni. Dan inilah merupakan kejayaan sebenar. Kejayaan sebenar orang yang dapat kelepasan pada neraka. Bukan gaji kau naik jaya dia mau mana. Dulu naik kereta biasa, naik kereta dulu rumah biasa, ni rumah jaya demo. Hak tu tak sebenar lagi lah. Jaya tapi tak sebenar. Hak jaya sebenar dah. Apa kelepasan neraka. Dan keduanya kelepasan daripada nifak. Apa nifak? Yakni perangai munafik. Apa munafik? Percaya zahir, ingkar batin. Orang panggil munafik pada akidah ni. Bukan munafik pada perangai. Dia munafik ni ada dua jenis. Munafik pada akidah satu, munafik pada perangai. Munafik pada perangai tu dia tak termasuk seperti mana munafik akidah. Cuma perangai dia tu pun munafik. Munafik akidah ni ada ketua yang Abdullah bin Ubay lah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Qaulal musannif comel kita bertiwi. Dan telah membilang salaf akan luput sembahyang jemaah akan balo. Masya-Allah kita tak segoi. Lemahnya imam. Habis itu dulu. Wallahu a'lam. Ada sekali pertemuan ada dua muka. Ada. Ada dalam 40. Ya tengok keadaan lah. Kalau sesorak kita hurah, kalau tak sesorak kita pergi. Kalau taklah kata tak begitu. 20 kali insya-Allah. Nak wisadah tu. Nak wisadah. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Waj'alna min ibadikal mukhlisin waj'alna min awliyaikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah.